Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke Podcast Bijak Labur. Seperti biasa, kepada anda yang baru tonton, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan juga butang notification dekat bawah. Bila kami kongsi video terbaru, anda akan terima notifikasi. Apa khabar semua, sihat Lama rasanya kita tak jumpa kan? Lama rasanya, sangat-sangat lama lah. Sebab baru beberapa minggu yang lepas, kita baru lepas Evolusi Meta, satu sesi percuma tentang NFT, kripto dan juga tentang Metaverse lah. Dan saya rasa sesi itu sangat-sangat seronok sebab saya rasa ramai yang dapat belajar benda baru kan. Kalau anda yang pergi Evolusi Meta, boleh tak kongsi di ruangan komen apa yang anda belajar, seronok ke tak? Saya rasa sangat-sangat seronok Saya pun enjoy sebab saya belajar banyak juga benda baru kan. Tapi tak boleh tunjuk lagi tetamu kita. Tapi anda dah dengar suara dia. Hari ni kita bawa suara tetamu, tim saya juga, dia pakar dalam bidang-bidang grafik. Jadi hari ni kita nak cakap tentang grafik dan juga NFT. Jadi saya bawakan kepada anda istimewa dari Kota Baru Kelantan, Ilya. Jangan carut. Maaf. Hello. Assalamualaikum. Saya Ilya. Ni Ilya. Ilya ni dia graphic designer. Dia nak tekan juga yang I dari Kelantan. Jahat tu. Itu originality. Ya betul, tapi takkan sebenarnya tak perlu pun. Jahat dia tak nak mengaku. Ada tak orang daripada Kelantan? Cuba komen kat bawah. Hai. Kalau jumpa boleh cakap hai juga kan. Ilya. Ya. Ilya ni dia adalah graphic designer dekat Syariah. So mana-mana anda tengok kalau ada apa ni orang kata, infografik, logo Bijak Labur, inilah orangnya yang cipta, inilah orangnya yang buat. Betul, saya lah orangnya kan. Inilah orangnya. Jadi hari ni kita nak cakap tentang grafik dan NFT. Sebab kalau anda tahu, dalam dunia NFT ni kan, dia ada grafik ni antara salah satu main NFT yang ada lah. Dia ada music, ada NFT, ada gambar, ada banyak-banyak. Tapi antara yang famous adalah grafik. Contoh macam Bored Ape Yacht Club yang famous kan, yang gambar kepala beruk tu, itu antara NFT yang famous dan itu adalah graphics. Jadi hari ni kita nak jemput Ilya sebab kita nak tanya sikit pasal benda ni lah. Sebab kita nak minta dia punya pendapat, dia punya pandangan sebagai graphic designer. Ilya boleh tak kongsi sikit dekat penonton Ilya punya journey daripada sekolah and then belajar grafik ke apa semua, boleh tak? Okay, so okay lah, kita start pada sekolah. Boleh? Kan? Okay, so daripada sekolah, daripada I ingat dulu masa kecil-kecil pun I memang suka melukis. So I selalu lukis. Tahu tak, macam kalau you kat time sekolah dulu, I rasa siapa yang suka melukis tu boleh relate lah, yang pergi ada extra buku latihan or something, dia just lukis je apa-apa. Inilah orang yang suka minta duit lebih kat mak ayah sebab nak beli buku. Tak. Ini yang betul-betul yang buku latihan yang extra punya, yang macam tahun lepas punya. Yang ada kan. Recycle balik. Recycle je. Kalau tak guna, ada yang siapa yang tak buat kerja tu kan, yang buku latihan selalu tak Tak penuh buat tu kan. kerja. Yang tak penuh kan. Dia kan ada banyak-banyak extra, like apa tu, kertas semua kan, pages kan. Lukis lah kan. Buat apa? And then like daripada tu memang daripada kecil memang I just lukis kan daripada kecil. And then I masuk diploma. I major in illustration. And then masa I degree, I ambil graphic design. Diploma dalam Illustration. degree dalam graphic design. Ya. Dan sebabkan diploma tu ke yang menyebabkan rasa macam nak belajar graphic design? Sebenarnya reason I ambil illustration sebab dia lukis-lukis, dia macam ni kan. Biasa kita awal-awal benda-benda lu rasa macam nak jadi pelukis komik kan. That's kononnya dream job kan. Tapi lepas tu kita macam realise yang benda ni like tak go your way kan sebenarnya kan. So rasanya macam memang reason I ambil illustration sebab I tak nak ambil graphic design. Tu reason I sebenarnya. Tapi masa like you dah tua-tua ni, you fikir macam sebenarnya tak boleh macam you have to have like another major lah kan. And then I rasa memang graphic design is stronger. Sebab time I ambil illustration dulu, illustration actually macam tak berapa strong. Tak ada, macam basically you susah nak dapat kerja lah untuk jadi pelukis. Sebab you jadi graphic designer adalah sebab you tahu peluang pekerjaan dalam bidang graphic design ni luas, lebih daripada illustration. Ya. Illustration sama macam fine art Bukan. Lain. Lain. Very different.
Sebab saya masa dekat UiTM ada kawan-kawan saya juga yang dari Fine Art punya department. Diorang punya artwork diorang pun cantik. Cantik. Jadi illustration ni macam mana? Illustration ni macam mana? Dia lebih kepada apa? Dia, I think dia lagi macam I pun tak tahu macam mana. Okay, Fine Art it's very this is from my perspective I think it's very traditional, even though it's very like open. Dia sangat luas, tapi it's more to dia all of the macam, contoh dia kalau you punya artwork kan, painting you semua kan, mesti kena ada meaning behind it. Dia mesti ada kena ada storyline behind it, right? Tapi kalau illustration ni it's more to macam more modern lah. It's basically like more modern. Siapa yang kalau macam suka yang lukis-lukis, siapa yang minat anime, siapa yang minat kartun tu orang akan go to illustration lah. And then dia akan belajar, you know, like macam manual, lukis manual, lukis in digital form pun boleh juga kan. So and then dia ada juga masa I ambil illustration pun I ada juga belajar basic of graphic design. So dia lagi meluas lah actually dia punya bidang tu kalau illustration ni. Tapi I rasa adakah untuk menjadi graphic designer yang bagus dia kena ada skill dalam illustration, dalam fine art? Tak pun. I mean like sebab you actually lah, I rasa macam kalau art you tak boleh macam compare lah, because semua orang, every individual style dia lain-lain kan. Macam you videographer pun mesti lain-lain kan style you. You tengok cara you edit lain, cara you buat video you shoot tu cara lain kan. Orang lain pun style lain kan. Sama ke dengan apa tu illustration, dengan graphic designer. Graphic designer setengah-setengah tu memang dia akan go focus on more to just macam typography punya type of design. And then setengah-setengah tu dia kalau macam I punya, I suka more to dia graphic design tapi dia ada elemen macam kartun-kartun, dia elemen comel-comel kan. Ada yang lawak-lawak macam yang very apa tu serious base. Ada yang rupa very apa grunge kan. Ada macam-macam lah. So tak boleh nak compare actually. So it's all on your individual creativity lah kan. Pilihan masing-masing lah. Masing-masing punya lah kan. No judge lah. Macam saya rasa kalau macam dia ada macam Ilya ada illustration punya skills, so dia implement the skills dalam graphic design, dia akan jadi satu art Ilya. Is it? Saya harap macam tu lah kan. Saya harap macam tu lah kan. Obviously macam kalau kita punya artwork ke apa-apa, mestilah kita nak macam orang tengok tu macam kita tahu ni daripada Ilya. Ni video ni style macam ni trademark dia macam ni macam Faiz. Ada trademark dia masing-masing lah. So orang lain masing-masing style masing-masing lah. Macam tu lah kan. Jadi kepada anda semua di luar, kalau berminat nak belajar graphic design, adakah ianya satu cabang pendidikan yang Ilya sarankan kepada orang di luar sana? Kalau orang yang memang minat nak jadi kreatif, memang suka benda-benda macam ni kan, why not, right? Macam I rasa it's not just for graphic design. Kalau contoh dia, kalau background you macam accountant ke apa pun, tapi you minat macam apa orang panggil tarian-tarian or whatever, go for it lah. I mean like art or whatever pun, macam it's open lah. Apa yang you minat, you go for it lah. Macam I bersyukur sebab masa I cakap dengan parents saya yang I nak pursue memang specifically on arts, dia orang support. So memang I know that I want to do dia orang arts pun macam izinkan. Because dia orang memang background semua macam family I tak ada yang macam kreatif lah. Yang lain semua. Tapi selalunya orang cakap kan, kalau kita kreatif selalunya ada daripada ayah atau mak. Maybe tapi macam sebab your grandparents ke ada? Tak ada. Memang tak ada. Memang for now lah yang I tahu I seorang je lah kan. Sebab that I memang dia chemistry major. My mom is business major. So memang tak ada kena. Tak ada. Kakak I memang business major. Adik I engineering. So macam I seorang je yang pursue on arts. Tapi benda apa-apa kan, you suka, kalau boleh
You just pursue je. Yes. Apa benda yang anda minat, tak kisahlah anda minat muzik ke, anda minat graphics ke, anda minat menulis ke, buat je. Sebab Betul. pekerjaan yang kita buat hari-hari adalah pekerjaan kita lah. Tapi kita mesti ada satu hobi lain. Macam Ilya dia suka melukis. Tapi Ilya dia hari ni ada bawa something special. Dia tak pernah tunjuk dekat orang lain. Ni first time. Pernah tunjuk kat orang lain? Ada yang Kak je lah tak pernah. okey lah, tak pernah. Hari ni nak tunjuk dekat anda semua. Sebab Special, kita orang kan? dekat sini macam belakang kamera kita ada Lily, kita ada Amy kat situ. Dia orang pun tak pernah tengok lagi lukisan ni. Saya pun tak pernah tengok lagi. Jadi hari ni kita nak tunjukkan kepada anda. Saya pun nak tengok sekali. Ada tak bawa? Ada. Ni pun actually kena paksa bawa ni. Dia tahu yang you ada macam ada lukis-lukis. Bawa. Dia kata. Dia dah guna buku latihan ekstra sekolah tu. Mana So dia ada. bawa. Okay. Kalau anda nak tahu Ilya pun peminat SpongeBob, tunjuk beg tu, jangan nak terbalikkan. Okay. Apa tu? Okay, nah, SpongeBob. Ilya memang peminat SpongeBob. So kalau saya rasa anda peminat SpongeBob, anda adalah orang-orang yang kreatif. Okay, jap. Mari keluar. Kita tengok apa buku yang Ilya bawa. Satu buku. Ini buku yang ni segan sikit nak tunjuk. Ini semua okey. Okey, dah. Okey, ini adalah buku-buku. Kalau anda tengok dekat belakang saya ni, ada lukisan-lukisan ni kan. Boleh tak Amy kita tengok kat sini jap. Tengok yang lukisan yang ni. Nampak kan? Ada lukisan. Sebelah saya ada banyak lukisan sebenarnya kita letak dekat situ. Ini adalah lukisan-lukisan yang dijadikan sebagai NFT. Yang kat belakang ni. Nanti saya akan ambil lah 1-2 tunjuk kat anda. Mungkin kalau anda nak beli, mungkin saya akan letak link dekat ruangan description kat bawah ke. Sebab baru-baru ni kita ada juga buat NFT exhibition. Ada orang datang tengok NFT yang ada dijual di platform NFT lah. Dan ini antara lukisan-lukisan yang jadikan NFT dan kita bawa secara fizikal untuk tunjukkan kepada orang ramai yang datang lah. So dia orang at least dapat tengok secara depan mata macam mana lukisan tu. Cantik Ilya lukisan ni. Lawa. Takkan nak cakap tak lawa. Tapi memang lawa lukisan dia. Dia pakai, saya tak tahu, tapi saya tengok macam dia pakai. Saya tak tahu. Aku cakap kan mengalut. I rasa dia guna. Dia pakai akrilik tu. Betul. Wow. Yes. Dah dapat makan kan. Dia pakai akrilik. Akrilik ni salah satu jenis cat yang digunakan. Betul kan? Betul lah tu. Pandai ya. Dan dilukis atas canvas. Yes. Okay, jom kita tengok. You nak yang mana dulu? Kita start daripada sekolah dulu lah. Kita start dari sekolah sampailah yang sekarang. Itu yang dia nak tengok tu. Okey lah. Yang sekolah nampak tak? Yang macam saya kat tadi, buku latihan semua. Yang nampak buku latihan. Tutup sikit lah. Nampak Kota Baru kat sini kan. Tapi kan betul Kota Baru. Okey, jap. Okay, buku latihan. Okay, ni PKPSM Kota Baru. Okay, I tak tahu tu dari mana. I tak tahu buku tu dari mana. I just nampak. Adakah ni sekolah rendah ke? Sekolah menengah ke? You rasa? Ni, jap tengok. Tengok dulu. I tak tahu tu. I tak tahu buku ni dari mana. I rasa ada tu berdapat daripada mana. Saya rasa bukan Ilya seorang je yang ada tulis. Cuba tengok. Nampak? Semua tulis manual tu tulisan kan. Dia gambar-gambar kartun macam ni, gambar-gambar komik, benda-benda ni yang memupuk Ilya, yang menjadikan Ilya siapa sekarang sebagai graphic designer. Bermula dengan lukisan macam ni kan. Bukan kita nak cakap tak cantik, okey je. Sebab kalau saya lukis takkan nampak bentuk macam ni. Takkan nampak bentuk pun macam ni. Ini daripada PKPSM Kota Baru. Saya rasa ni mungkin macam sekolah rendah. Maybe 5 6 macam tu kot. Jap. Yang ni tak. Sekolah menengah? Tak, yang ni I lukis ni memang time sekolah menengah. Tapi buku ni mungkin dah lagi lama lah. Okey. Tengok gambar-gambar macam ni. Komik-komik cinta. Cinta kan? Ni actually komik-komik masa sekolah dulu I inspired daripada kawan-kawan I. So ni sebenarnya karakter kawan I ada kat dalam ni semua. So ni semua kawan I. And benda yang macam basically storyline yang happen ni is actually based on real life. Apa yang macam benda-benda kelakar yang jadi, and I buat balik jadi komik. Tapi I macam over exaggerate lah a bit. Kan. Tapi semua benda yang jadi tu memang betul lah most of the time. Tak payah cakap apa-apa pun tak apa. Saya cuma jangan rahsia. Jangan rahsia. Ini saya rasa ini first lah ya. Ini antara the starting point. Dia ada yang lain. Banyak. Tapi yang lain tu semua dah tahu kat mana dah. I tak jumpa. Ini je kitab-kitab yang dapat diselamatkan oleh Ilya Azman. Okay.
PKP SM Kota Baru ni yang first lah, kita boleh anggap sebagai first lah yang dilukis. Okay, so the next one Ilya, yang mana satu? Yang ni. Actually sebenarnya kan, yang ni dulu dah bawa dia ni tau. Tapi tak apa. Tapi tak apa. Sama je, dia timeline sama lah. Timeline sama je. Timeline sama. Jangan baca yang depan ni. Ini yang kerja sekolah. Ini kerja sekolah kan. Ini nota. Jangan baca nota. Tak penting nota tu kan. Dia dekat belakang. Dia kat belakang. Dia ni, tengah-tengah ni. tu. Ni. Dia sama macam tadi. Dia punya konsep. Komik, kartun, kawan-kawan. You ada ni ke? Ada macam you punya guide ke, macam mentor, macam inspirational figures yang okay. bila you lukis ni? Keith. Dia Keith memang dia klasik lah kan. Tapi sebenarnya whatever, apa-apa lukisan macam sometimes macam okay, ni angle dia senang je kan, depan. Tapi sometimes ada yang angle yang I rasa macam lawa kan. Sebenarnya I punya reference is actually, tahu tak buku-buku komik yang korang beli masa dekat 7-Eleven dulu ke apa kan. Yes. Itu je. Itu je. Yang komik Jepun bahasa Melayu tu. Yang tu lah. So sampai sekarang saya still collect lagi. I mean I still ada. Zaman sekolah. I still ada. Memang ada dekat I punya dalam bilik I. So itu lah reference I. Macam kadang-kadang muka reaction kelakar dia orang tu kan, yang dia orang exaggerate muka. Itu I just macam refer balik I kadang-kadang. Yalah macam kita copy lah kan. Tu buat benda tu jadi kelakar sikit ke apa. Itu je sebenarnya. Tapi itu je reference. Macam saya suka baca komik juga, tapi tak adalah collect komik. Macam yang paling famous saya rasa semua orang ada tengok yang ada baca, yang tahu macam Lawak Campus. Under 18, Lawak Campus semua digempak stars kan. Gempak stars punya. Itu zaman saya lah. Sekarang ada lagi kan? Ada lagi tapi dah semua dah online. Gempak stars pun ada online ya. Gempak stars ada online sekarang. Cuba korang pergi tengok dekat bawah, cuba support sikit. Itu macam produk Malaysia kan. Malaysia. And then ramai yang talented artis tau. Komik-komik artis. Jalan cerita pun best kan. Mungkin ramai yang tak ada pendedahan yang patut diorang dapat. Jadi jom kita support diorang, bagi support. Nice. Ini gambar-gambar macam ni lah yang komik-komik Ilya lukis untuk zaman-zaman sekolah. Dia buat balik daripada cerita hidup dia, dijadikan dalam komik. Kalau I rasa kalau kawan-kawan I tengok ni, dia orang tahulah dia karakter dia orang yang mana kan. Very nice. Nak jual? Nak jual Next one. Okay. Ni lama sebab ni lepas Ilya satu lili dia jangan. Tapi dia pakai untuk pendidikan jasmani untuk berapa muka surat. Okay, ini memang very personal tau. Pendidikan jasmani tak ada apa-apa. Nampak? Pendidikan jasmani siapa buat nota tu? Jasmani pergi lah main sport kan. Buat apa lah. Okay, so lepas I sekolah tu, diploma tu, I tak banyak lukis lah. Sebab banyak tu assignment semua kan. And then masa I degree, hello Spring. Apa bunyi tu? Spring kan. Okay. And masa degree I sambung balik, I start balik lukis, I start sketching balik. So ni buku lah. Ni I rasa buku yang I rasa paling sayang lah. I takkan buang lah this one. Yang ni selepas degree? Yang ni pun time degree, tapi buku ni dah habis. So I beli yang kecil-kecil pula. Alright. So sambungan lah. Ya, sambungan lah. So kita buka Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Okay. Yang ni bagus. Dia ada tulis tahun. Nampak tak tahun? So kita boleh dapat keep track. Kantoi lah bila degree I kan. Time-time I belajar dulu. So kita umur Ilya berapa? Bahaya kan. Ni 2017, 2019. Ini adalah zaman Ilya sambung degree dalam graphic design. Jadi dia start balik melukis. Ni lukisan-lukisan dia yang Ilya buat semasa degree. Saya rasa ni banyak macam karakter-karakter. Ni karakter daripada real life ke atau ada banyak macam I buat portrait dalam tu. Ada yang karakter yang I just lukis random juga. So tapi yang I rasa yang ni memang I ada banyak je portrait. Artis punya portrait lah apa semua kan. Yes. So ada banyak ni. Banyak I ada guna macam apa tu? Mechanical pencil, ada guna pen. Kalau buat NFT kan pun okey juga. Pen? Boleh ke? Boleh. Ada orang nak beli ke? Kalau ada orang nak beli saya buat. Boleh. Apa tak nak beli, saya boleh beli. Cantik tau. Dia macam karakter tight shot, shot daripada perut, kepala, portrait.
Berapa lama ambil masa untuk lukis lukisan macam ni? Dia kalau macam yang ni portrait. Ni Yang berapa ni lama? portrait dia lagi lama daripada yang I lukis yang random punya karakter lah. Yang ni probably sejam. Sejam? Paling sekejap pun setengah jam. Kalau yang karakter-karakter. Okay, yang ni lama. Yang ni took me 2 days to finish this one. Sebab kalau Boleh zoom kami. Tengok betapa detailnya jeragat-jeragat. Ini kita panggil dia lukisan apa? Kita panggil dia I lupa lah. Tapi basically dia points lah. semua ni points. Semua You sketch dulu lah I first. sketch dulu dengan pensel. Lepas tu Outline. I ambil I punya ambil pen. Pen basically dot. Satu. Point dia. Yang tu lama. Yang tu 2 hari nak habis. Saya tak tahu, saya tak pandai lukis. Tapi seronok juga bila dapat lukis ni. Yang saya tahu siapa. Ni tahu siapa? Siapa tahu siapa yang ni kan? Tahu tak siapa? Tahu tak siapa? Glimpse of her. Itu sekarang, ni dulu. Ni dulu time dia mengaut-ngaut. Sekarang dah jadi proper artist kan. Support dia kan. Wah, Ni pun orang sama juga. Dia Joji. Joji kat tu. Yang ni? Yang ni okay, kalau korang tahu yang ni Dean. Dia Korean R&B artist. Amy tahu? Tapi Tak tahu? tak tahu. Lee tahu? Tapi tak I tak berapa suka that drawing. I rasa macam boleh lawa lagi lah. Okay, dia boleh buat baru. Maybe Boleh hantar dekat dia. Tiba Cugon. macam ada kontak aja. Macam member kan. Din, kalau nak datang boleh bagi tahu Din. Please datang Malaysia. Please datang Malaysia. Ni. Apa tu? Ni. Ini birthday dia, so saya lukis. Grew up listening to his songs kan. Michael Jackson. Wah, sounds so nice. Yang ni saya lukis random. Tapi Amy kata Kylie Jenner. Lepas tu saya tak boleh unsee. Memang betul pun macam Kylie Jenner kan? Jenner kan? Bibir tu sebenarnya. Kylie kan? Sebenarnya bukan Kylie Jenner pun. Kylie Jenner. Ni selalu gambar orang perempuan buat wallpaper handphone. Ya tu. Wah, okay, nice. Yang kat dalam ni kebanyakannya semua macam portrait, tight shot, karakter lah. More to karakter. Macam tadi kita tengok komik. So bila Ilya dah grew up, dia rasa macam okay, kali ni nak buat portrait pula. Sebab nak buat komik lama. So daripada you belajar illustration and then you belajar you buat graphic design. So gambar-gambar macam mana you still practice melukis? Sebab dah lama tak lukis lah kalau kita tengok kan. Masa dia buat main tak lukis apa. Macam mana you still ada? Dia just inspiration lah sebenarnya. Dia sebab start off tu pun memang I lukis random karakter semua kan. Tapi makin lama tu macam kalau you tengok banyak portrait semua tu sebab kadang-kadang I tengok movie artis tu ke apa. So I rasa okay lah, I wanna draw him. So tu yang keluar habis portrait tu semua. And then nowadays macam sekarang ni sebab kalau tengok kan dia ada pensel, dia ada yang mechanical pencil yang color warna biru tadi tu kan, warna merah. And then yang ni ada pen, lepas tu ada guna marker. So it's just me just testing out different apa panggil? teknik. Teknik dengan different nak test je lah, nak cuba. And then sebab experiment. I tahu macam sebenarnya I memang nak buat komik tapi I tak ada macam inspiration nak buat jalan cerita apa, and it takes a lot of process and a lot of time commitment lah kan untuk buat komik. So ni memang untuk just macam to kill time je. So sebab tu I just lukis je random kan. Stress assignment time tu lukis lah kan. Kat sini kita ada gambar kucing. Saya rasa ni kucing Ilya kan. Tapi kucing, saya lukis kucing tu sebab kucing tu dah mati. Dah tak ada dah. Dah tak ada dah. So namanya Mokis. Mok nama dia. Mok. Sebab dia mak. So orang Kelantan mok lah. Kita panggil mok kan. Kan betul. Mok. Ni. Yang ni So? Kris Jenner. Bukan Kris Jenner ini. Sebenarnya ini artis Jepun. Tapi yelah lepas Kris Jenner tu pun dah macam rasa sedih lah kan. Padahal artis Jepun saya suka. Tak, Ilya punya lukisan ada 2 karakter dalam satu gambar. Hebat. Kris Jenner. Okay, ni gambar portrait. Yang lain? Yang lagi 2? Macam Zul hari tu kita bawa vinyl, CD kan. Ni vinyl. Ilya dia bawa. Siapa nak tengok lagi Zul? I nak tengok lagi Zul. Dia banyak lagi CD-CD dia kan. Zul, datang Zul Jom. Tengok. Ni
Wah, first dia dah comel lukisannya. Yang mana? Demam. Demam. Ni siapa demam? You demam ke? I Bukan. demam lah. Ha? I demam. Oh. New Year lepas tu. Lah. it's 1 bulan 1 2019. I demam. Oh, I got a new phone. Nah, time ni I baru tukar phone. Phone ni lah. 2019. Dia best sebab setiap kali Ilya lukis, dia akan letak tarikh dekat sini. Kalau nampak. Dia tulis boop. 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 Jangan salah. 3 bulan 2 2019. Ni karakter pun sama jugalah. Mostly ada daripada orang kalau you yang lain. ada orang lain, tapi ada yang I lukis tu semuanya ada. Ni I kak. Ni time Valentine's Day. Orang lain semua sibuk dating. Macam makan roti. Tengok Ilya, gitu lah. dia ada karakter dia, avatar dia. Ni macam dia NFT. Yang tu rambut panjang. Yang pun Ilya juga. Tu lah tu I tengok yang ni I tengok Goblin. Cerita K-drama tu I rasa macam my heart. So I kena lukis kan. Jom kita masuk lagu Goblin je. Okay, dah cukup. Nanti kena copyright. Okay, next. Gambar Ilya juga. Yang ni pun yang ni I guna untuk I punya LinkedIn semua kot kan? Bukan LinkedIn lah. Apa tu Behance. Behance. Self portrait lah kononnya. Wah, nice. Macam ni nampak mystery guy. Siapa ni? Yang ni tak ada random. Kalau ada siapa-siapa kat luar sana yang macam ni, cuba komen je kat bawah. Yang gambar sebelah lagi tu, yang tu I nampak ada budak lelaki dalam train. I rasa dia comel. So I macam I ingat dia pakai headphones, dia just pegang itu. So I just macam okay, lukis je. You lukis dalam train? Tak dalam train lah. Tapi ingat lah. Tapi I ingat lah sebab dia comel. Sorry. Sexual harassment. Ni mana ada, I tak buat apa-apa. Jangan report polis. Yang ni Gong Yu. Inilah Goblin. Inilah Goblin. Macam mana saya tahu? Ada rupa Gong Yu tak? Ada. Ada? Orang cakap saya macam Gong Yu. I don't know what to say. Ini? Ini random guy lah. Dia rasa siapa? I lukis random. Tapi kawan-kawan I tengok dia kata macam no hujan je dia kata. Tapi tak tahu lah. No. Ada looking kau. Ni semua banyak karakter. Ni yang ni punya karakter. Supering. Malas Supering. Wah, very nice. Ini I rasa time ni yang Inktober tau, 2019. I nak start buat, tapi I just buat 1-2 je. Lepas tu I malas. I tak buat. Sorry. Alright, and then the last. And then last one, this kitab one ni kitab lah. And then lepas tu I tukar digital. Ni apa? Midsommar ke? Bukan ni. Yang ni Jihyo from Twice. Jihyo. Tu portrait dia. Dia sangat Amy comel. Tahu? Dia sangat comel. Gila, benda dia tahu. Amy? Amy again. Ni tak lain K-pop Tak layan. Tapi Lee dia dah yang K-drama. Dia suka K-drama. Yang ni? Yang ni Momo from Twice also. Betul? Kita ada orang sah kan? Ada sah kan. Titi. Ni pun sama juga? Yang ni Jonghyun from Twice also. Betul? Kantoi yang suka Twice kan? Kantoi. Dia sebenarnya bila kita lukis ni jadi satu terapi juga kan? Yes. The way kita express feelings. Therapeutic lah. You lukis, you duduk diam, you dengar lagu kan, layan-layan kan. Tengok ni. Boleh pakai molek tak? Yang tu adik-adik, itu adik I yang marah I tu. Sebab I time tu memang keluar dengan kawan-kawan adik I dengan adik I semua. So and then I makan ice cream. And then tumpah-tumpah habis. And then adik I marah I lah. So I teringat je lukis je. Tu kawan-kawan adik I tu, diorang gitu. Wah, katak pun ada. Katak. Okay, thank you Ilya bawa buku-buku ni. At least kita dapat tengok apa yang Ilya lukis, apa yang Ilya buat. Sama-sama. Thank you. Jadi Ilya, saya nak tanya pasal NFT. Okay, jom. Macam Ilya kan, Ilya graphics, Ilya melukis. Jadi apa pandangan Ilya terhadap art-art yang ada dekat NFT ni? I rasa banyak yang talented, especially yang Malaysian-nya apa tu? Kartun. Okay. Illustration diorang, artwork diorang cantik sangat-sangat I rasa. Very detail. And then diorang punya colour yang diorang guna, and then they implement apa tu, batik ke Malaysian culture ini kan. Lawa. Lawa semua. So saya rasa macam a lot of talented people, and
probably dia orang tu pun kita tak tahu background dia orang daripada memang daripada art school ke tak. Maybe dia orang macam Memang talented. memang talented. So dia orang buat NFT. Maybe sebab dia orang ada career masing-masing, and then dia ada masa untuk melukis, so dia orang buat NFT kan. That's an advantage lah saya rasa. Tapi NFT memang bagi peluang sangat besar lah untuk orang-orang yang kreatif. Betul. Yang ada kemahiran melukis, yang ada kemahiran buat lagu, yang ada kemahiran lain lah selain daripada pekerjaan yang anda buat kan. Contoh macam Ilya graphic designer. So bonus untuk dia sebab NFT ni ada graphic design. So bonus untuk dia. Dan dia ada illustration punya background, dia ada experience dalam benda tu, dia boleh illustrate gambar. So bonus lagi dekat situ. Macam saya lebih dekat video, tapi saya minat muzik, so saya main muzik. Jadi saya boleh jual juga dekat NFT. Tapi sebenarnya Malaysia tu lah, macam Ilya cakap, ramai yang talented. Cuma mungkin kat orang di luar sana tak tahu mana hala tuju, ke mana nak pergi, apa nak kena buat first kan. Diorang mungkin tak tahu step tu. Betul. And then I rasa macam NFT dia, sebab ramai sebenarnya kawan-kawan I semuanya budak-budak arts kan. Semuanya college mates. Diorang into NFT. Diorang masih tak tahu pasal diorang tahu pasal crypto, tapi to them NFT tu pun diorang rasa macam diorang tak boleh nak faham tahu. Sebab rasanya because NFT yang diorang just orang yang tahu NFT tahu yang mainstream je lah. Macam yang Bored Ape Club tu kan. So orang just fikir macam benda tu dia trendy je, it would die out. So dia orang tak nampak tau, there are actually a lot of talented people behind that tau. Also it's not just macam yang buat-buat avatar yang meme besar kan, just for trendy purposes. Ramai lagi sebenarnya. So kalau kita ada boleh buat exposure untuk orang-orang yang betul-betul talented ke apa semua kan, why not, right? Because it's open to everyone. Yes. Not just for art, macam music je you lah kan. You buat music semua kan. Sebab saya tahu, saya main muzik, tapi saya percaya dekat Malaysia ni ramai lagi yang power main muzik. Bukannya yang kita tapi kenal. Tapi Faiz memang power kan. Nak dengar lagu saya? Jom. Tak adalah. Nak. Saya nak. Siapa nak? Li nak? Amy nak? Semua nak. Come on kan. Janganlah. Kita nak ajar dekat sini, kita nak ajar anda semua supaya belajar sikit pasal NFT. Tengok sikit. Macam kita cakap dalam video-video lepas lah. Sebab NFT memang bagi peluang yang sangat-sangat besar lah. Kita tak rugi apa pun kat situ. Kita just boleh jadi sebagai satu platform untuk kita jana pendapatan, extra income, dengan ada royalty, copyright terjaga. So banyak benda sebenarnya kita boleh explore dekat situ. Ilya dah tengok dekat website NFT semua dah tengok lah. Ya. So you ada rasa macam you nak buat NFT? Ada rasa lah. Tapi sometimes kita rasa macam tak confident tau. Because rasa macam lukisan tu tak berapa lawa. I think probably because kita compare dengan artwork style orang lain kan. That's one thing yang memang artis semua keep on telling every other artist lah, to not compare, because your artwork is your artwork. Betul. Sebab setiap orang dia punya hasil mesti lain-lain. Macam kita pergilah sekolah melukis apa sekalipun, sekolah seni, kita suruh diorang lukis benda yang sama tapi hasilnya mesti berbeza. Betul. Sebab life orang tu sendiri dia akan membentuk diri dia, dan art tu adalah daripada hasil perjalanan hidup dia, experience hidup dia. Very deep. Tapi macam tu lah dia. Sebab every time lukisan ni memang lain-lain, dia takkan setiap orang sama. Jadi saya rasa Ilya patut start buat lah. Patut start explore. Cocok kan. So Faiz pun start lah share music dia kan? Okay, next podcast pasal Faiz punya music. Siapa nak kan? Siapa nak interview saya? Saya interview diri sendiri. You interview diri you sendiri kan? You tanya soalan, lepas you jawab okay. Macam sedih kan. Okay. So pada anda di luar sana, seperti biasa jangan lupa untuk tekan button like, subscribe dan juga butang notification. Ini peringatan je lah. Saya selalu lupa lah. Segala saham yang kita sebut, kita sebut nama saham, segala perkongsian adalah untuk pembelajaran sahaja, bukan rekomendasi untuk anda beli atau jual saham tersebut. Tapi hari ni kita cakap pasal saham pun. Saya rasa tak ada, sebab kebanyakan kita pun tak ada sebut apa-apa. Yes. Orang kata graphic design ni senang. Contoh tengok bot tepi jalan kan, senang. Tapi senang ke? Oi, senang ke?
Orang kata senang kan. Saya pernah kena tanya. Apa tu oh, you buat illustration, you buat graphic design, nak kerja apa kot? Dia tanya. Kerja apa macam tu? So saya okay, buat tepi jalan yang nampak dia design semua. Nampak basket robbery punya banner kat tepi highway semua. Graphic design lah semua buat kan. Orang apa nak buat lagi? Siapa lagi nak buat? Tu lah kerja kita. Macam orang kata macam yelah senang je nampak like macam sebab dia orang nampak tu konsep yang minimalist punya konsep. Yang jenis ni pun satu juga benda kan. Blank color and then just tulisan sikit ni and then design sikit macam ni kan. For you to be able untuk nak jadi minimalist punya artis kan. Memang saya respect sebab saya rasa saya tak akan jadi minimalist. Yes. Saya tak boleh jadi minimalist. Susah tau. Kalau anda ingat macam kita letak satu blank, lepas tu kita letak tulisan je kat situ macam senang. Sebenarnya tidak. Cuba anda buat dan anda letak. Cuba anda tengok cantik ataupun tidak. Cuba letak sebab dulu. Dia awal-awal tu kan, masa okay kita plan macam nak design poster lah contoh dia kan. Mesti kita rasa macam okay, dia mesti ada tajuk apa yang kita nak borak, kita nak cakap pasal poster tu. Mesti kita fikir macam okay, nak tambah ni. And then kalau minimalist tu dia confirm mesti akan ada tambah. And then lepas tu dah makan masa kat situ. Lepas tu rasa macam banyak sangat benda. And then kena buang balik benda-benda. Yes. And then lepas tu rasa macam kosong. Oh, okay, color ni tak sesuai, kena tukar color ni. Font ni tak sesuai, kena tukar font ni. So, kalau ingat designing ni senang dan dia senang bila anda dah ada experience, dah dapat pendidikan yang betul. Sebab saya rasa dekat YouTube sekarang pun banyak je yang free tau. Ada banyak yang korang boleh explore. Kalau orang tu memang tak ada basic langsung tapi terus nak jump into graphic design, boleh. Tapi hasil dia mungkin tak seperti orang-orang yang dah ada experience, dah ada ilmu. At least belajar sikit. Dapat the concept of the graphics yang you nak buat. Sebab grafik pun ada banyak cabang kan. Betul. Ada sangat-sangat banyak cabang. So pilih mana yang berkenan dekat hati. Sebab tak semua orang suka typography, tak semua orang suka 2D punya graphics, tak semua orang suka 3D punya graphics. So everybody ada diorang punya minat yang tersendiri. Taste masing-masing lah. Yes, taste masing-masing. So kalau anda nak belajar pasal graphic design, cuba belajar, cari. Kalau saya akan cuba buat semua dulu. Bila cuba buat semua dulu, baru saya fikir macam, oh, sebenarnya saya suka buat typography lah. Saya rasa saya lebih kat situ. Saya lebih senang nak fikir, dapat idea lebih cantik. Yang saya nampak cantik pun typography. Contoh macam tu. Ambil, pergi belajar. Yes, semua benda belajar. Kena belajar. Kalau orang kat luar kan, dia nak buat NFT tapi dia tak ada basic dalam graphic design, dia still ke boleh buat NFT tu? Bagi pendapat Ilya sebagai graphic designer. Boleh. Apa yang diorang kena buat? Step diorang kena. Dia okay, soalan dia kalau memang diorang nak start buat grafik, dia nak buat NFT as in nak melukis ke, dia nak macam jadi an owner of an NFT or something? Let's say kalau dia nak jadi creator nak buat NFT, tapi dia tak ada basic dalam graphic design, adakah dia masih boleh buat NFT? Kalau korang buka apa tu OpenSea lah kan, banyak sebenarnya yang just ngarut punya lukisan tau, and then dapat jual tau. So you don't have to have like art background, or lukisan you tak perlu cantik pun. Kalau orang suka, orang akan suka tak? Sebab macam kita katalah, minat orang lain-lain. Kalau dia rasa macam saya kan, macam okay, contoh lah, saya suka SpongeBob kan. Let's just give an example lah. I like SpongeBob. Kalau I nampak macam a meme or kartun yang lukisan buruk gila, tapi dia SpongeBob, I rasa benda tu kelakar. I rasa macam, I kena ada ni, I akan beli. Dia sama ke kan? Dia macam mana Itu benda yang kita minat, benda yang kita suka, kita nak kita rasa macam kita nak own that product or that thing. Sebab kita memang tak boleh jangka apa yang orang suka. Kita memang tak boleh jangka. Macam contoh nasi lemak kan, nasi lemak dekat bawah ni ada 2 kedai. Ada belah kiri, ada belah kanan. Kita selalu kisah gaduh. Betul memang ada. Kita selalu gaduh. So ada yang cakap belah kiri tu lagi sedap, ada yang cakap belah kanan tu lagi sedap. So mana satu yang lagi sedap? Dia tak kisah, dia bergantung macam pada saya orang. suka yang belah kiri punya, tapi Lee suka yang belah kanan punya. Dia macam tu lah. Betul, saya suka belah kiri punya juga. Dia belah kiri, and then dia bukan nasi lemak je, dia ada jual kuih-kuih, lepas tu ada jual kepok. Kepok, tapi kepok punya saya suka yang belah kanan punya.
Tapi Faiz kau yang belah kiri ni gepuk. Yes. Dia sama macam tu. Dalam NFT pun sama sebab kita basically jual produk, jual barang kita dan depends kepada orang lah. Tengoklah orang tu suka ke tidak. Preference masing-masing. Yes, bergantung kepada taste masing-masing juga. Yang penting mula buat. Itu je. Yang penting mula Kalau buat. dah ada minat tu, what stopping you lah. Itu je. Yes, betul. Kalau dah ada minat, kalau you dah ada minat nak buat NFT, maksudnya you sanggup je lah. Kalau you nak belajar, no problem lah. Sebab at least kena tahu sikit kan basics. Dan dalam dunia metaverse ni, Ilya sendiri look into apa? Macam NFT ke, crypto ke? I memang NFT lah. I all the way NFT. Because I rasa macam there are potential lah. Ada potential untuk grow lagi NFT tu. Yes. It's not just apa tu artwork, it's not music. I rasa nanti mesti akan ada banyak macam-macam jenis benda lagi lah boleh buat. Maybe diorang pun games ke apa pun diorang boleh jual dengan NFT. Macam Ilya kan, you tengok anime? Tengok. Tengok pun takkanlah tak tahu dia tengok anime. So, apa anime-anime yang tengok contoh-contoh yang macam you punya minat? Apa anime you rasa I tengok? Attack on Titan. Yang tu memang klasik lah. Siapa tak tengok. I baca habis dah manga dia. Apa yang in trend sekarang? Apa? Demon Slayer. Demon Slayer pun I baca. Okay sorry, anime I tengok kan. And adakah ia memberi idea pada Ilya every time you nak do something? Maksudnya you lukis-lukis macam ni kan? Adakah anime-anime tu akan juga memberi idea kat you? Yes. Sebab apa-apa yang I lukis macam you tengok portrait semua tu pun, portrait daripada artis tu pun memang I baru lepas macam contoh I memang suka artis tu. Okay. Kan? Macam ada satu lukisan I lukis, I rasa I lukis Johnny Depp. Okay. I tak ingat lah movie apa I tengok, tapi I baru lepas tengok movie dia. Okay. So I lukis dia. So ada tadi pun I ada jumpa. Lupalah, dia dekat OpenSea punya. Dia OpenSea punya, dia memang lukis semua anime je. Dia ada lukis karakter, dia banyak Naruto lah. And then dia ada Yu Yu Hakusho punya karakter, tapi lukisan dia lawa. Tapi is his own style lah. Dia very vibrant colour dia semua kan. Banyak. So So sebagai, kalau anda masih tak tahu idea, tak tahu nak dapat idea daripada mana, macam Ilya mungkin dia kata daripada anime tu pun dia boleh dapat idea. So mungkin anda juga boleh tonton sikit anime ke, atau tengok kartun ke, atau tengok movie ke. Macam dia cakap dia tengok Johnny Depp, dia lukis Johnny Depp daripada sebab tengok movie kan. Boleh jadi juga. Ya, apa-apa je kan. Macam whatever that comes to mind lah. Sebab orang I selalu macam tu lah. bila nak mula tu orang selalu tak ada idea. Macam mana nak mula lah? Apa yang kita nak kena buat dulu? Apa yang aku nak kena lukis? Soalnya kebanyakan orang ada masalah yang sama. I pun sama je. Macam kadang-kadang I rasa macam nak lukis, tapi I tak tahu nak lukis apa. I punya lah lama buka macam Pinterest lah, apalah ni lah. Lalas you just macam random je you lukis. Yes, tak, betul. Lala tak ikut pun apa yang you rasa macam okay, nah ni mula-mula you lukis random ni. Lalas dia tukar jadi benda lain. Dia macam tu lah selalunya most of the time. Sama macam kita buat lagu juga. Kalau rasa tak ada idea, you dengar lagu. Tapi macam saya selalu dengar banyak lagu. Bukan satu jenis muzik je. Kita dengar macam-macam. So bila kita campur macam-macam, at least kita dapat idea macam, okay sebenarnya aku suka nak buat macam ni lah. And then kita boleh start tulis. Kita boleh start rangka muzik dia. Kita boleh bayang dalam kepala. Dan kita wujudkan muzik tu dekat real life. Sebab muzik tu ada dalam kepala. Lukisan pun kita dah ada dalam kepala, dah imagination macam mana kita nak lukis. Betul. Dengan ada kemahiran kita dan juga skill kita tu, kita boleh jadikan ianya sebagai satu benda realiti. Sebab kadang-kadang pun dalam kepala you nak lukis benda lain, tapi masa you lukis tu dia jadi benda lain. Yes. Tapi awal-awal tu macam I dulu, I banyak kali I rasa macam I tak suka lah sebab it's not benda yang I imagine tau. Tapi lama-lama lepas tu I tengok macam okay kan. So ni boleh jadi style. Yes. Betul. Ni boleh jadi one of trademark lah. As one artist or a creator of some sort lah. Sama gak macam music lah kan. So, pada anda semua, jangan limitkan anda punya potensi diri tu, sebab semua orang boleh buat NFT. Itu saya bercakap, semua orang boleh buat NFT. Just kena tahu cara dan teknik dia je. That's it. Kalau dah ada minat tu kan, memang akan ada the will untuk belajar. Betul. Yes, betul. Dan sebab saya rasa kita pun dah nak sampai hujung-hujung ni, Ilya sebagai seorang graphic designer, ada tak pesanan kepada orang yang minat terhadap art macam ni, terhadap graphic designer ni, khas untuk adik-adik yang masih bersekolah, yang masih nak mencari, nak tahu macam apa yang aku nak ambil yang lepas ni, apa yang aku boleh buat benda ni
boleh datangkan pendapatan yang elok ke tidak, kerja dia okey ke tidak. So you punya pesanan lah kepada adik-adik kita. Okay. So pesanan I, kalau minat apa-apa je pun, tak kisahlah kau graphic design ke apa pun, you buat je. Kalau you suka melukis, you just melukis je. Sebab masa I kecil-kecil dulu, I tak fikir pun lukisan I buruk, because benda tu I minat, I suka, I seronok buat tu. Lepas tu baru you rasa macam you would naturally improve yourself lah lepas tu kan. Betul. And then like macam ada setengah-setengah tu dia akan tanya macam graphic design banyak ke pekerjaan dia ke apa sekarang. Yes. Sebenarnya yes, banyak sekarang. Memang it's very, semua orang, sebab sekarang semuanya dah jadi dunia digital lah memang kata. Semua orang perlu semua ada social media. Semua whatever company, whatever pekerjaan, dia perlukan orang-orang yang ada skill digital and graphic design ni. So dia orang mesti akan nak post apa-apa dekat social media dia orang ke, untuk website dia orang. Perlukan skill daripada seorang graphic designer. Ya, betul. So memang if you guys are memang minat with graphic design or illustration or apa-apa kan, Go for it. Go for it. Go for it. Macam Zul cakap, go for it. Zul kata go for it. Zul cakap Pasal apa? pasal semua artis di Malaysia Go for it. Okay, ingat dah. Tengok sikit pada NFT dan go for it. Go for it. And then dia macam Dia nak bawa Zul lah nanti. bawa Zul lah. kita bawa Zul. Siapa nak Zul 2.0 kan? Siapa nak Ilya lagi pada episod akan datang, cuba komen dekat bawah. Saya nak Ilya. Nanti kita akan bawa, kita tengok kita cerita pasal benda lain pula. Sebab hari tu kita bawa Hana kan. Hana cerita pasal pelaburan dan wanita. Kita cerita pendapat dia. Mungkin next time kita bawa Ilya juga. Sebab Ilya graphic designer, tapi adakah dia melabur? Dia melabur saham. Sebab dia kerja kat sini. Dia dah belajar, dia dah dapat teknik semua, dia dah faham. So dia pun dah start melabur saham. Walaupun dia seorang graphic designer dan dia masih muda. Semua orang ingat macam saham ni untuk orang tua je. Sebenarnya tak salah. Jadi Ilya, kalau orang yang lebih berusia tapi dia minat dekat graphic design, adakah dia orang patut macam expose juga diri dia orang dalam graphic design? Ya, why not? Kalau dia rasa macam okay, kalau yang dia suka macam collect artwork semua ni, tapi dia tak pandai melukis lah. Contoh dia kan, dengan NFT you boleh macam basically orang akan kata smart contract lah. Dia ada this thing called smart contract where you can actually macam in a way like boleh collab lah dengan artis mana-mana. And then kalau artis tu lukis apa-apa artwork, you boleh own the artwork. Something like that, betul tak? Yes. It depends so on the smart contract. it's very widen lah the spec. Ni antara contoh-contoh lukisan. Tengok. Cantik kan? Ni antara contoh-contoh lukisan yang dijadikan sebagai NFT. Dia punya cakap macam orang art dia punya lukisan. You punya ni lukisan sangat cantik. Dia punya texture, the look, the detail, the colour palette yang dia pakai memang cantik. So kalau anda rasa gambar macam ni anda boleh lukis, kenapa tak buat NFT? Buatlah. Dan kita pun pesan, last word from you to all the people out there. So kepada ayah-ayah dan ibu-ibu di luar sana, kalau rasa berminat nak tahu pasal graphic design, nak tahu pasal art, nak tahu pasal NFT, boleh. Kalau yang pasal art design ni kita boleh search kat YouTube je. Ada banyak sangat. And then sekarang banyak macam courses online yang dia orang offer. Yes. So boleh ikut masa anda sendiri. So tak perlu nak kena datang ke tempat tu belajar kan. So dah lebih mudah. Sekarang ni dah lebih mudah. Banyak sekarang, memang banyak. So carilah mana yang berkenan di hati. Betul. Dan Ilya, last word from you to all the Vishariah punya subscribers dan juga viewers. Whatever yang rakan-rakan Vishariah kita semua rasa macam minat or apa yang benda yang rasa macam korang nak pursue, kalau korang ada masa, korang ada willingness untuk commit, then just do it. Yes. You know, go for it lah. Macam Zul kata kan, go for it. Yeah, nothing is stopping you except yourself lah. Yes. Yeah. Don't underestimate yourself lah. Jangan pandang rendah kepada diri anda, sebab anda pun tak tahu apa diri anda mampu buat. Jangan pandang rendah. Jadi selagi boleh,
explore apa yang anda mampu buat. Kalau anda minat, macam Ila cakap tadi, kalau anda minat, go for it. Go for it. Yes, semoga kita berjumpa lagi pada episod akan datang. Seperti biasa, saya cakap banyak kali dah, jangan lupa tekan button ni kat bawah ni, tolong tekan. Kita nak capai 20,000 subscribers ni, kita nak capai kat situ. Dan bila kita kongsi video-video terbaru, anda akan terima notifikasi juga. So tak ada anda terlepas, nanti kita dah keluar baru macam alamak, Bisyara dia keluar video baru, terlepas tak tengok. Nanti kalau ada video Zul baru, terlepas kan. Nanti tak dapat jumpa Zul dah. Tak dapat betul kan. Shout out Zul banyak nama dia keluar. Sebab masa dia dulu dia shout out ramai orang. Shout out ni. Macam okay. So kita berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Jaga diri dan jaga kesihatan. Dan Stay jangan safe. lupa untuk makan jangan berlebih-lebih. Makan makanan cukup-cukup. Dan jaga kewangan sebab inflasi sekarang sangat-sangat teruk. Dan saya harap segala perkongsian hari ini bermanfaat untuk anda. Kita berjumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum dan stay safe guys. Bye-bye. Bye-bye.